A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa mawlaha. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran, dan insyaAllah kita akan habiskan malam ni kita akan khatam surah Ali Imran. Alhamdulillah, sepanjang PKP 3 tahun kita berjaya khatam 2 surah panjang, surah Baqarah dan surah Ali Imran. Itu hikmah PKP, ya, hikmah COVID-19. Kalau bukan kerana COVID-19, mungkin surah Baqarah pun kita belum habis. Okey, insya-Allah malam ni kita sambung ayat yang 2 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, iaitu ayat 199 dan ayat 200. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya ingat ayat yang belum diberi pengajaran ayat 196. Kan? Betul? Ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ayat 197, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Maksudnya, janganlah berulang-alik berbolak-balik orang-orang kafir berniaga dan mencari rezeki dalam negeri, menipu daya engkau dan umat engkau, wahai Muhammad, kerana ia adalah mata'un qalil, keseronokan yang hanya sedikit dan sekejap. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat hamparan. Okey, 2 ayat sekaligus, ayat 196 dan 197. Pengajarannya, pertama, Allah melarang orang-orang yang beriman dari tertipu dengan dunia dan apa yang diberi kepada orang-orang kafir dari nikmat dan kemewahan. Kerana dunia dan nikmatnya adalah sedikit dan sementara.
bila dibandingkan dengan akhirat. Yang kedua, orang beriman adalah orang yang berakal, waras. Kerana itu, mereka tidak akan tertipu dengan dunia dan segala nikmatnya. Kerana apa yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat adalah jauh lebih baik dan kekal. Yang ketiga, apa yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya dari segala nikmat di dunia bukan sebagai dalil Allah redha kepadanya. Dan bukan juga kemiskinan dan kesusahan yang ditimpa oleh Allah kepada hamba-Nya sebagai tanda Allah membencinya. Yang keempat, tanda seseorang hamba itu disukai dan diradai oleh Allah semasa hidupnya di dunia ialah dia sentiasa mentaati perintah Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupannya. Yang kelima, kadang-kadang Allah memberi rezeki dan nikmat yang melimpah ruah kepada manusia sebagai istidraj, dan agar dia semakin bertambah dosa dan semakin jauh daripada Allah. Yang keenam, wajib ke atas setiap orang yang beriman sentiasa berhati-hati dengan tipu daya dunia dan tipu daya musuh yang akan menggunakan nikmat dunia
untuk menjauhkan manusia daripada Allah dan akhirat. Yang ke-8, yang ke-7. Segala kesenangan nikmat di dunia yang dirasai oleh orang kafir semuanya akan hilang lenyap sekelip mata apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka. Manakala segala kesusahan dan kefakiran yang ditimpa kepada orang yang beriman akan hilang lenyap sekelip mata sebaik saja dia dimasukkan ke dalam syurga. Okey, habis ayat 198. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Maksudnya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka diberi hidangan yang istimewa dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik untuk al-abrar. Pengajarannya, yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sekiranya mereka mendapat kesenangan dan nikmat di dunia, maka nasib mereka tidak sama seperti nasib orang yang tidak beriman di akhirat. Iaitu mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kedua, ganjaran pahala untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla adalah jauh lebih banyak dan besar dari apa yang Allah beri kepada orang-orang kafir semasa mereka di dunia. Yang ketiga, ganjaran yang sangat besar menanti orang-orang yang bertakwa di akhirat kerana ia balasan daripada Allah yang Maha Agung. Dan Tuhan yang paling pemurah.
Okey, cukup ah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 199. Kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah beritahu balasan orang-orang kafir di akhirat besok. Iaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itu adalah wabi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian Allah beritahu pula balasan orang-orang yang beriman dan bertakwa, iaitu Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Okey, tinggal persoalan. Apa pula nasib ahli kitab? Yang Allah sebut orang kafir itu lebih kepada orang musyrikin. Manakala Allah sebut orang beriman lebih kepada orang Arab yang beriman, sama ada daripada Mekah ataupun daripada Ansar. Habis nasib orang ahli kitab macam mana? Yang beriman. Jadi ayat malam ni Allah nak jelaskan golongan ahli kitab yang beriman kepada Allah. Kalau kita ingat lagi, kebanyakan ayat dalam surah Ali Imran banyak mencela ahli-ahli kitab, kan? Jadi adakah semua ahli kitab itu dicela dan semua mereka akan masuk neraka? Jawapannya ayat malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna, dan sesungguhnya min ada makna minal bidayah, daripada permulaan. Minal masjid itu daripada permulaan. Dan min ada juga min makna dia litab'id, tadi lil bidayah, saya datang dari rumah, permulaannya daripada rumah, itu bidayah, permulaan. Ada min makna dia litab'id, daripada ba'du. Apa makna ba'du? Sebahagian. Jadi ayat ni min ahlil kitab bukan daripada permulaan tapi sebahagian. Dan sesungguhnya ada sebahagian. Ahlil kitab, ahli kitab. Bila dia sebut ahli kitab, siapa? Yahudi dan Nasrani, iaitu mereka yang kitabnya masih kekal. Dan sehingga sekarang kitab yang masih kekal, kitab apa? Taurat dan Injil, walaupun telah diubahkan. Yahudi dan Nasara. Okey, ada sebahagian, bukan semua. Sebahagian ahli kitab laman. Lam ni apa mana? Lam ni dia panggil lam harfu taukid, pasti. Jadi Allah guna dua harfu taukid, dua huruf penegasan. Apa dia? Pertama inna, yang kedua lam. Sama dengan surah wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Bila Allah guna dua huruf penegasan, makna yang Allah nak bagi tahu satu benda yang penting. Sesungguhnya ada sebahagian ahli kitab, pasti mereka ataupun orang yang dia beriman kepada Allah.
Siapa ni? Siapa ni? Ada pendapat dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan bila Raja Najasyi mati dan dimaklumkan kepada Rasulullah melalui Jibril, maka Nabi perintah kepada sahabat di Madinah supaya solat. Solat apa tu? Solat ghaib. Jadi ada sebahagian sahabat pertikaikan. Kenapa kita nak solat kepada ahli kitab? Maka turun ayat ni. Iaitu Allah kata ada sebahagian ahli kitab yang beriman. Bukan semua. Itu satu. Yang kedua, ayat ni Allah nak bagi tahu bila kita menghukum, wajib kita berlaku adil. Apa dia? Iaitu bila menghukum jangan pukul rata. Jangan kata semua ahli kitab kafir, semua ahli kitab jahat. Ini adab. Ada sebahagian, Allah tak kata semua, sebahagiannya beriman. Kalau Nasrani yang beriman, Raja Najasyi. Kalau Yahudi yang beriman, Abdullah bin Salam. Dan antara Yahudi dengan Nasrani, yang mana paling ramai beriman? Dia dua-dua tu tak ramai, tapi yang paling ramai antara dua tu Nasrani. Yahudi tak sampai 10 orang pun yang beriman. Menunjukkan apa tu? Yahudi ni adalah bangsa yang paling degil. Okey. Asasnya beriman kepada Allah. Tapi tak cukup beriman kepada Allah. Ada lagi. Yang kedua, ini satu. Yu'minu billah. Yang kedua, wama, dan apa yang unzila tu fi'il madhi, yang telah, sebab telah diturunkan fi'il madhi, telah diturunkan. Ilaikum, kepada kamu. Wama unzila, dan ini yang ketiga, dan apa yang telah unzila, diturunkan, ilaihim, kepada mereka. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Apa ni? Yang diturunkan kepada kamu apa dia? Taurat ke Quran? Sebab kom ni balik pada siapa? Nabi dan para sahabat. Jadi ada sebahagian ahli kitab Yahudi ke Nasara beriman kepada Allah dan beriman dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, mereka juga beriman kepada apa yang diturun kepada mereka. Apa dia? Kalau Yahudi beriman kepada Taurat. Kalau Nasrani beriman kepada Injil. Cuma beza beriman dengan Al-Quran dengan beriman dengan kitab mereka. Dua-dua beriman, tapi ada perbezaan. Apa perbezaannya? Apa beza? Beriman dengan Quran, beriman dan ikut. Tapi beriman dengan kitab-kitab mereka yang dahulu, beriman saja tapi tidak ikut. Maksudnya apa ni? Beriman bahawa Taurat itu diturunkan oleh Allah, tapi perlu tak ikut? Tak. Beriman dengan Injil bahawa ia adalah diturunkan oleh Allah sebelum diubah. Kenapa Allah sebut dua? Kenapa sebut dua? Satu beriman dengan Quran, yang kedua beriman dengan kitab mereka. Kenapa sebut dua? Bukankah cukup disebut hanya beriman dengan Al-Quran? Habis. Sebab ada, kalau ada sebagai Yahudi, dia mendakwa dia beriman dengan Taurat, tapi tak beriman dengan Quran. Bila tak beriman dengan Quran, sebenarnya juga tak beriman dengan Taurat. Nasrani pun sama, dia mendakwa dia beriman dengan Injil, tapi tak beriman dengan Quran. Sebenarnya dua-dua kitab dia tak beriman. Okey. Kemudian dari segi susunan,
diturun kepada engkau iaitu Quran dan diturun pada mereka. Kalau ikut tertib, adakah penurunan ini ikut tertib? Tak. Sepatutnya mana dulu? Wa ma unzila ilaihim dahulu, kemudian baru wa ma unzila ilaikum, kan? Baru ikut tertib. Tapi sekarang kenapa tak ikut tertib? Yalah, boleh je sebut yang diturun pada mereka dahulu, lepas tu sebut diturun kepada Nabi Muhammad. Boleh je, tak ada masalah. Dia ahli tafsir mengatakan Allah sebut bukan ikut tertib zaman, tapi ikut tertib keutamaan. Dalam semua kitab yang paling utama, yang paling wajib ialah beriman dengan Al-Quran. Jadi asasnya beriman dengan Al-Quran. Kitab mereka itu datang daripada Allah, tapi boleh tak ikut? Tak boleh, walaupun datang daripada Allah. Kalau tak datang daripada Allah, macam mimpi kan? Boleh tak? Kalau kitab yang daripada Allah pun tak boleh ikut dah. Sebab apa? Dah sepayah dah, kan? Mimpi kamu lagi mengarut. Ini kitab Allah dah pun tak boleh ikut. Kenapa tak boleh ikut? Sebab Quran adalah kitab yang terakhir dan kitab yang dah lengkap. Tak perlu ditukar tambah. Okey, yang ke sifat yang keempat. Khashi'ina lillah. Khasyi' apa dia? Apa makna khusyuk sebenar? Khasyi' makna al-khudu' waz-zul. Mereka tunduk dalam keadaan hal. Kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil hal. Dalam keadaan mereka tunduk merendah diri lillah, kepada Allah. Okey. Biasa kita dengar khusyuk ni, bila sebut khusyuk kita kaitkan dengan apa? Solat kan? Tapi sini ada tak sebut khusyuk fi salat? Tak ada. Sebab apa? Sebab khusyuk ni makna dia tunduk. Jadi tunduk pada perintah Allah. Adakah hanya dalam solat sahaja? Tak. Tunduk ialah seluruh kehidupan kita. Yang Allah kata khusyuk dalam solat ayat apa? Khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Surah apa ni? Surah Al-Mu'minun. Okey, yang ni Allah kata telah berjayalah orang beriman. Siapa orang beriman yang berjaya? Iaitu orang-orang yang mereka fi salatihim, dalam salat mereka khusyuk. Yang ni khusyuk Allah sebut khusus dalam salat. Tapi sini jadi apa kaitan? Sebab itulah ulama kata tak mungkin kamu khusyuk dalam salat kalau kamu tak khusyuk di luar salat. Iaitu kalau di luar salat kamu asyik langgar je perintah Allah, mustahil kamu khusyuk dalam salat. Jadi asas untuk khusyuk dalam salat mesti khusyuk di luar salat. Okey? Jadi sifat yang keempat yang Allah puji kepada ahli kitab ialah mereka bukan setakat beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran dan beriman juga kepada kitab-kitab mereka, tetapi mereka sentiasa tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah. Sifat orang yang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Cuba buka surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65.
Okey. Cuba kita tadabbur. Fala wa rabbika. Fa maka la tidak. Allah menafikan. Wa rabbika. Wa apa makna wa? Ha? Bukan. Dia nak tahu wa tu dan atau apa-apa, tengok selepas dia. Perkataan selepas dia apa? Rab. Rab tu baris apa? Rab. Ba baris apa? Bawah. Kalau selepas waw, baris bawah, biasanya wa tu wa qasam. Wal asri. Kan? Wal fajri. Wal syamsi. Jadi sebab tu jangan terjemah maka tidak dan. Jangan. Salah. Maka tidak demi. Demi Tuhan engkau. Mana di sini ada sumpah. Ha? Siapa yang bersumpah? Allah. Allah bersumpah dengan apa? Ha? Dengan diri dia sendiri. Allah boleh tak bersumpah dengan apa saja? Dengan dirinya, dengan ciptaannya. Boleh kan? Kita pula boleh tak bersumpah dengan apa saja? Demi rumahku, demi bapakku. Boleh? Tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah sahaja. Kalau kita bersumpah yang bukan daripada nama Allah, hukumnya adalah bukan setakat haram, syirik. Demi rumahku, demi bapakku. Hukumnya syirik. Okey, maka Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah, benda ni besar. Apa dia? Maka demi Tuhan engkau la yu'minuna. Mereka tak beriman. Allah beritahu pada Nabi. Siapa yang mengaku beriman, Allah kata mereka sebenarnya belum beriman. Sampai bila ni? Hatta yuhakkimuka. Sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai hakim ataupun pemutus. Bila tu? Fima dalam apa yang syajara bainahum. Syajara ni berselisih, berbeza pendapat. Syajarah ni pokok. Syajarah pokok kan? Apa Allah larang pada Nabi Adam? Ha? Bahasa Arab lah, ayat Quran. Ha, Khalif. Wala taqraba hazihi syajarah. Jadi apa kaitan berselisih dengan pokok? Ulama kata pokok ni, daun dia bersilang-silang kan? Kan? Bersilang-silang. Jadi dia ambil daripada perkataan pokok tu, bila pendapat berbeza-beza, dia seumpama pokok. Okey? Demi Tuhan engkau, mereka sebenarnya tidak beriman. Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Bila tu? Bila berselisih je, dia rujuk kepada engkau. Satu. Makna apa? Kalau bila berselisih je, dia tak rujuk pada Nabi Muhammad. Makna apa? Tak beriman. Allah bersumpah, belum beriman. Dia rujuk pada guru dia, mazhab dia. Satu. Ini syarat yang pertama. Jadikan Nabi sebagai hakim. Yang kedua, semua la yajidu fi anfusihim haraja. Lepas mereka menjadikan Nabi sebagai hakim, mereka terima hadis sahih ke contohnya, kemudian tidak dapati dalam diri mereka haraj. Apa makna haraj? Rasa sempit, rasa tak puas hati. Tak ada. Kalau dia dah jadi engkau, mereka dah jadikan engkau sebagai hakim, dia terima dah apa yang kau cakap, tapi hati mereka tak puas. Belum beriman. Belum beriman. Mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan. Syarat ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah diri mereka bulat-bulat kepada Allah dalam semua urusan. Bukan sebahagian dia serah pada Rasul, sebahagian dia serah pada guru dia. Guru dia yang menentukan hala tuju dia. Okey? Ini makna khasyi'ina lillah, ayat yang kita belajar tadi. Tunduk dan patuh pada perintah Allah mesti ada 3 syarat. Pertama, bila ada perbezaan, balik pada Rasul. Yang kedua, jangan ada rasa tak puas hati. Yang ketiga, semua urusan hidup kita serah pada Allah dan Rasul. Okey, kita balik pada
Okey, sifat yang keempat khasyi'ina lillah. Sentiasa khusyuk. Sifat yang kelima, la yashtaruna. Mereka tidak apa? Membeli ke menjual? Tengok ayat selepas dia. Mereka tidak menjual. Menjual ayat-ayat Allah samanan dengan harga qalila yang sedikit. Kenapa Allah sebut ni? Bila ahli kitab je Allah sebut yang ni. Yang ahli kitab tak beriman tu, adakah sebab mereka tak tahu kebenaran? Tahu. Semua cerita pasal Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka. Tapi mereka tak beriman. Yang cerita kebenaran mereka sembunyikan ataupun mereka padam. Demi untuk dapat apa? Samanan qalila, nak jaga kedudukan, pangkat, jawatan. Kalau mereka cerita perihal Nabi Muhammad yang sebenar, mungkin mereka kehilang jawatan. Jadi Allah puji ahli kitab yang beriman. Salah satunya, mereka tak menjual ayat Allah untuk mendapat habuan dunia. Sekarang ramai tak orang yang menggunakan agama untuk membeli dunia? Terlalu ramai. Kan? Jual obat guna ayat Quran. Jual apa lagi? Jual madu guna ayat Quran. Lepas tu bisnes korban guna hadis. Apa lagi? Kutip upah haji, badah haji guna ayat Quran. Jual air kan, air jampi. Air mineral RM1 sebotol, bila dia jampi baca ayat Quran RM10. Lepas tu jual apa lagi? Logo capal kan? Betul. Ada persamaan tak dengan Yahudi? Jual topi kan? Topi yang tak ada logo capal RM10. Yang ada logo capal? Kenapa 100? 100 itulah samana qalila. Kenapa? Sebab ada kaitan dengan agama. Cuba bayangkan. Para sahabat jual ayat Quran untuk berniaga kurma. Cuba bayangkan apa jadi? Abu Bakar dengan Osman kan? Kismis kan? Kurma di Madinah lagi banyak. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi gunakan agama untuk dapat keuntungan dunia, apa jadi dengan agama? Hancur, agama tak sampai pada kita. Tapi mereka jual dunia untuk membeli agama, maka agama akan jadi mulia dan kuat. Okey? Sebab tu semakin ramai ustaz, semakin ramai penceramah, apa jadi? Islam semakin kuat ke? Tak, bisnes mereka semakin maju. Betul? Kadang-kadang sekejap je tengok, pakai emas dah. Kadang-kadang buat banglo besar kan? Yang orang miskin, terus apa ke dana. Jangan marah. Okey, ulaika. Mereka itu lahum, bagi mereka, ajruhum, balasan mereka. Inda rabbihim, di sisi Rabb, pencipta mereka. Kenapa Allah tak sebut indallah? Apa rahsia, apa hikmah? Tadabbur. Beza tak? Lahum ajrum indallah. Satu lagi inda rabbihim. Beza tak? Apa beza? Kenapa?
Bila sebut upah, kita nak upah yang hebat, yang besar. Siapa yang patut boleh, yang boleh bagi ni upah yang hebat? Dan sifat pencipta ialah Rabb. Rabb apa makna dia? Dia boleh mencipta apa saja. Maka sesuai dengan nama Rabb, kalau dia bagi upah yang luar biasa. Kalau setakat Allah, Allah hanya menunjukkan apa? Makna Tuhan yang disembah. Ha, tengok. Bila manusia beriman, sebelum ni Yahudi, Nasrani, dia jual agama untuk dapat dunia yang kecil. Tapi bila dia beriman, dia tahu beza dah. Yang mana yang mahal, yang mana yang tidak ada nilai. Yang mahal apa dia? Ni. Ajruhum inda rabbihim. Yang ni tak ada nilai dah. Faham? Jadi hanya manusia yang tak beriman sahaja yang tertipu dengan samanan qalilah. Sebab itulah semua para nabi bila buat kerja dakwah langsung tak minta upah. Betul? Pernah dengar tak Nabi minta upah? Nabi pergi Taif syaratkan. Orang Taif kalau aku nak pergi Taif, bayarlah 500 je, sikit je. Lepas tu bagi tempat tinggal. Ada? Tak ada. Ustaz banyak kan? Syarat kan? Okey, cuba buka surah. Surah apa? Faisal? Sekarang Faisal lebih tahu pada saya sebelum saya. Surah Hud ayat 51. Okey. Cuba buka surah Hud ayat 51. Ya qaumi, kata Nabi, wahai kaumku. Sebenarnya ini slogan semua para Nabi. Semua para Nabi, bila mereka berdakwah, mereka beritahu terus terang. Ya qaumi, cuba terjemah. Wahai kaumku. La as'alukum. As'alukum ni fi'il apa? Fi'il apa ni? Dia as'alu je. Kaum tu lain. As'alu. Fi'il? Mudhari'. Kalau ikut nombor tu, nombor berapa? 13 kan? Aku. Kata Nabi kepada kaum mereka, aku tidak minta pada kamu alaihi, atas kerja dakwah aku, ajra, upah. Aku tak minta. Kenapa aku tak minta? Dia beritahu sebab. In ajriya, tidaklah upahku illa alal lazi, melainkan ke atas yang fatarani, yang mencipta aku. Pasal apa aku tak minta upah daripada kamu? Sebab aku nak upah daripada yang mencipta aku. Antara upah yang kamu bagi dengan upah pencipta manusia bagi, mana lebih besar? Bodohlah kalau aku minta upah daripada kamu. Kita minta upah daripada manusia, agak-agak dia bagi berapa? Siapa ada pengalaman? Ceramah dapat duit. Dapat apa? Rafian? Tak pernah dapat? Oh, tak pernah. Oh, tak pernah pegang sampul lah. Mungkin 200, 300, 500 kan? Yalah, kalau 500 satu ceramah, kalau sebulan 30 ceramah, cuba kali 15,000 ya. Itu yang manusia bagi. Tapi kalau Tuhan yang mencipta manusia bagi, kemudian afala ta'qilu, kamu tak berakal ke? Apa maksud kamu tak berakal? Mana aku buat kerja dakwah ni langsung tak ada kepentingan, bukan nak menyusahkan kamu. Dan kalau aku minta upah daripada kamu, bodohlah aku. Sebab apa? Aku meninggalkan upah yang hebat di sisi Allah untuk ambil upah di sisi manusia. Cuba buka surah Al-Qalam ayat 46 ke? (46) Okey.
Allah tanya, am tas'aluhum. Am ataupun tas'aluhum. Fi'il mudhari' juga ni. Tadi as'alu, sekarang tas'alu. Sebab apa? Yang tadi yang bercakap siapa? Nabi kan? Bila Nabi cakap pada kaum dia, akulah. Sekarang yang bercakap Allah. Allah cakap pada Nabi, adakah tas'alu, kamu meminta mereka, iaitu orang musyrikin Mekah, ajra, upah? Fahum, maka disebabkan itu, maka mereka min maghramin musqalun. Disebabkan maghramin apa dah? Hutang ataupun bayaran ataupun yuran menyebabkan mereka rasa terbeban untuk dengar ceramah engkau. Faham tak? Apa maksud ayat ni? Allah tanya Nabi. Allah tahu tak Nabi tak ambil upah? Kalau tahu kenapa tanya? Untuk kita? Macam mana untuk kita? Untuk kita apa? Malam ni baru faham ni. Apa dia? Sebenarnya Allah nak mengata ataupun nak menempelak siapa? Orang kafir yang tak nak terima dakwah. Macam mana tu? Allah nak tempelak mereka dengan bertanya Nabi Muhammad, engkau ambil upah ke? Macam mana tu? Allah nak bagi tahu orang kafir ni, Allah nak tempelak mereka. Teruk sangat kamu ni. Muhammad nak ajak kebaikan dan dia tak ada kepentingan, nak ajak kamu sembah Allah supaya kamu dapat syurga dan selamat daripada neraka, dan Muhammad tak kena bayaran pun, itu pun kamu tak nak. Kamu ni memang teruk sangat. Faham? Satu. Yang kedua, Allah nak begitu. Kadang-kadang orang tak nak dengar ceramah ke, tak nak dengar tazkirah sebab ada halang. Apa dah ni? Faham tak? Betul tak? Maka Allah kata jangan ambil upah, supaya orang tak menjadikan alasan. Kenapa kamu tak dapat hidayah? Nak dengar hidayah, kena bayar. Yuran pula mahal. Jangan buat alasan. Jangan kita jadi penghalang untuk orang. Sebab tu kelah-kelah kita semua free. Betul? Kita tak ada buat Al-Quran. Kita tak nak, oh ustaz kena bayarkan. Saya tak boleh lah sebab saya tak mampu. Jangan. Orang tak belajar sebab kita meletakkan yuran. Kan? Kadang-kadang yuran pula bukan sikit, ribu-ribu. Jadi akhirnya yang dapat belajar siapa? Orang kaya. Orang miskin sampai ke mati tak dapat belajar. Okey. Jadi semua para nabi, semua orang beriman sepatutnya jangan tetapkan bayaran. Orang nak bayar itu soal lain. Ustaz, kalau saya tak tetapkan bayaran, macam mana saya nak makan? Okey tak soalan tu? Kenapa tak okey? Seolah yang bagi makan dia yuran tu, betul? Boleh rosak akidah dia. Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Kamu tak percaya ke ayat tu? Tak ada bola ayat tu. Allah kata siapa yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki. Mana ada ayat siapa yang letak yuran Allah bagi rezeki tak disangka? Tak ada. Bertakwa. Betul? Yang jenis ambil upah ni siapa? Yang jenis ambil upah, minta upah ni siapa? Tak, kita jawab dengan ayat Quran. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 113. Kita tengok siapa yang suka minta upah ni. Waja'a telah datang as-saharatu. Tukang sihir. Tukang sihir siapa ni? Siapa yang panggil tukang sihir ni? Allah. Jadi ada tak sihir? Ada ke tak sihir? Adalah.
Kalau tak ada sihir, kenapa Allah panggil tukang sihir? Betul tak? Tak logik langsung. Sihir tak ada, tapi Allah gelar tukang sihir. Apa? Ha? Okey, qalu, siapa nak bergaduh dalil terang-terang ni? Qalu, mereka berkata, kata tukang sihir Fir'aun kepada Fir'aun. Ini belum dah beriman. Inna lana, sesungguhnya lana la ajra. Adakah bagi kami ajra, upah in kunna nahnul ghalibin, sekiranya kami menang. Siapa yang minta upah ni? Kenapa dia minta upah? Sebab dia tak beriman. Bagi dia dunia adalah segala-gala dan dia belum kena akhirat. Betul kan? Jenis-jenis yang orang minta upah ialah orang yang tak kenal akhirat, tak beriman dengan janji Allah. Sebab itulah bila dia beriman je, tukang sihir masih mengharap tak upah daripada Fir'aun? Tak. Bukan setakat tak mengharap. Fir'aun nak tarik balik jawatan, nak potong kaki, nak potong tangan. Adakah tukang sihir takut? Tak. Apa kata tukang sihir? Ha? Faqdi ma anta qadi. Hukumlah. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya boleh menghukum masa hidup kat dunia. Dan kami sekarang, kami tamak apa pula? Apa kata tukang sihir? Sebelum ni dia tamak upah. Lepas dia beriman, dia tamak apa? Maghfirah, keampunan Allah. Itu orang beriman. Okey? Kita balik pada ayat kita. Jadi Allah kata kepada ahli kitab yang ada 5 sifat ni, bagi mereka, upah mereka di sisi Tuhan mereka. Dia tak nak dah samanan qalila. Kemudian Allah kata, kenapa ni? Mereka nak upah di sisi Tuhan mereka. Inna, sesungguhnya Allah Sari'un, Maha Sari' apa dah? Dia kalau kita pergi negara Arab, lebuh raya tu dia panggil khattu as-sari'. Khat, garisan, sari', laju. Lebuh raya. Jadi sari' tu laju. Maha laju ataupun maha cepat. Cepat apa ni? Hisab. Apa maksud ni? Allah maha cepat hisabnya. Ada 2 maksud. Pertama, kita beramal kat dunia. Dunia darul amal. Akhirat darul jaza, tempat balasan kan. Antara kita beramal dengan kita hisab, lama tak? Tak lama kan? Mungkin malam ni kita mati, hisab dah akan berjalan lah kan. Itu maksud sari' cepat je. Yang kedua, maksud sari'ul hisab ialah Allah hisab di akhirat besok di pada mahsyar. Semua makhluk ni tak tahulah berapa bilion, dan setiap orang pula ada berapa kes. Setiap orang ada berapa kes? Macam Pak Ayah ada berapa kes? Mungkin setiap orang tu ada beribu-ribu dosa kan. Kemudian bilion manusia, tapi semua tu Allah boleh selesaikan dalam masa separuh hari. Sari'ul hisab kata ulama separuh hari. Kalau orang kafir lagi senang. Kenapa? Orang kafir tak ada amal soleh. Allah tunjuk je, ini amalan kamu yang kufur syirik, terus masuk neraka. Masuk neraka. Yang Allah hisab siapa? Orang beriman. Harta dapat dari mana? Guna untuk apa? Ilmu belajar tu dah amal ke belum? Dah amal sampai ke tak? Apa lagi? Umur kamu dihabiskan daripada mula balik sampai wafat. Habis untuk mentaati Allah ataupun lara. Yang keempat, soalan betul lupa. Yang keempat, soalan khusus pasal umur, iaitu masa muda kamu. Tengah tenaga kuat kan, segar, ke mana kamu habiskan masa? Okey. Pergi misi dakwah ke, atau pergi bercuti? Jalan-jalan cari
Makan. Ha? Muda umur berapa? Dia antara 20 hingga 40 lah. Kenapa nak? Takut terlepas? Tak apa, je lepas-lepas tak ada masalah. Taubat je lah. Fokus yang akan datang. Sebab itulah kita ni, kita fokus apa yang patut orang beriman fokus. Kita ada 3 hari je dalam hidup. Satu, yang dah lepas. Yang dah lepas boleh buat apa-apa je. Menyesal tak ada guna, bertobat je. Kita menung je, kenapa ingat dosa kemari? Tak bertobat lagi. Yang kedua, besok. Besok kita ada jaminan tak? Tak ada, mungkin malam ni mati. Yang ketiga, hari ketiga, sekarang. Buat apa yang kita ada peluang sekarang. Ni rancang nak buat besok, nak solat 3 rakaat. Hari ni tak salat tu. Ha? Buat hari ni kan. Sebab takut-takut mati. Alah. Okey. Jadi innallaha sari'ul hisab ni sebenar berita gembira ke berita menakutkan? Ha? Menakutkan. Menakutkan, sangat menakutkan kepada orang kafir. Kenapa? Orang kafir kalau boleh dia nak apa? Perbicaraan macam kat dunia, tangguh-tangguh sampai 10 tahun. Kisah Tantoya pun tak jumpa lagi kan? Ha? Jadi orang kafir sangat menakutkan. Sebab apa? Sekejap je Allah hukum masuk neraka. Tapi dia berita gembira kepada orang yang beriman. Sebab itulah jenazah orang beriman, Nabi kata apa? Segerakan cepat. Kenapa? Kalau jenazah orang beriman, jangan tunggu. Jangan tunggu semua keluarga balik sampai melewatkan pengkebumian. Kenapa orang beriman disunatkan segera dikebumikan? Ha? Sebab dia tak sabar nak pergi ke taman syurga. Tak sabar. Kita dapat kunci rumah, banglo kan. 10 tahun tunggu. Hari tu dapat kunci. Nak tangguh besok ke nak pergi hari tu? Ha? Jadi kadang-kadang anak tak faham. Tunggu saya balik. Pukul apa sampai? Pukul 12 malam. Mak dah tak sabar nak masuk taman syurga. Jadi jangan ikut perasaan. Raikan perasaan mak bapak kita yang kalau dia beriman dia nak cepat. Okey. Habis lah. Jadi 5 sifat ahli kitab yang Allah puji. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Termasuklah beriman dengan hikmah lah, sunnah Nabi. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab dahulu tapi tak ikut. Yang keempat, khusyuk, tunduk seluruhnya kepada hukum Allah. Yang kelima, tidak menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia. Maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim. Habis. Sekarang ayat yang terakhir. Ayat terakhir surah Ali Imran. Saya dia terbaca tadi. Siapa ni? Ada pelajar. Dia kata dia buat pengat durian cicah roti. Tak tahu untuk dia ke untuk kita, saya tak tahu. Kalau untuk dia jangan tulis dalam Facebook terliur orang lain. Okey, ya ayyuhallazi. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Ini penutup. Setelah Allah cerita pasal orang kafir, cerita pasal orang beriman, cerita pasal ahli kitab yang beriman, nasihat khusus kepada orang beriman. Untuk dapat syurga bukan senang. Wahai orang beriman, isbiru. Isbiru apa dia? Ini fi'il apa ni dipanggil? Amar. Bersabarlah. Oleh kamu. Sabarlah oleh kamu. Sabar, apa makna sabar? Tahan diri daripada tahan diri daripada marah dan daripada mengomel. Kan? Benda yang paling susah.
Sebab itulah bila benda tu paling susah, maka balasannya pun paling tinggi, tanpa hisap. Okey, sabar ni ada 3 jenis. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggal larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sebenarnya 3 jenis sabar, tapi biasa orang kita dia faham sabar ni ada satu jenis je, iaitu bila musibah. Bila nak sabar, bila nak solat, dia kata tak ada kata dengan sabar. Pernah tak mak bapak kita nasihat sabar, lawan nafsu, pergi ambil wuduk, solat? Pernah? Pernah? Mak bapak pernah tadabbur tu. Okey. Habis. Kemudian wasabiru. Wasabiru apa makna? Daripada perkataan yang sama. Tengok semalam saya dah sebut. Daripada sabara. Sabara keluar isbiru. Tapi sekarang dia tambah satu huruf. Tambah alif sabara. Bila tambah satu huruf, makna dia lain. Kalau sabara fi'ama isbiru. Kalau sabara fi'ama sabiru. Apa makna dia? Bertambah. Kenapa? Kenapa kena tambah? Yalah, kenapa? Kenapa kena tambah sabar tu? Kenapa berat? Tak, kenapa kena tambah sabar tu? Sebab tu. Itulah tadabbur. Bila sabara, dia surah-surah. Bila sabara, wazan dia, kalau bahasa Arab, fa'ala. Kalau tambah alif ni, dia mesti dua pihak. Ini kita sorang-sorang. Ini kita dengan musuh. Bila musuh maki kita, sabar kita kena tingkatkan. Sebab sekarang kita dah berdepan dengan orang. Boleh faham? Boleh? Kita sabar nak solat kan? Okey lagi. Lepas tu bila suruh anak kita, isbiru ke wasabiru? Kan? 3 kali tak bergerak lagi. 5 kali buat tak tahu. Kita pun mulalah angkat suara kan. Allah kata wasabiru. Tingkatkan kesabaran kamu. Kadang-kadang kita berlatih bercakap kan untuk berdakwah. Okey je, sabar je. Setengah jam. Tapi bila bercakap depan orang 5 minit je, orang tinggal. Nak wasbiru ke ataupun wasabiru? Wasabiru. Boleh? Itu beza dia. Ada satu lagi perkataan dalam surah Taha. Cuba buka surah Taha. Ayat berapa? 1, 2, 3 ke? Ke 1, 3, 2? Saya tak bagi Ya wa'mur ahlaka bis-salah. Wa'mur. Jumpa. 1, 3, 2. Surah Taha. Okey. Cuba tengok. Wa'mur ahlaka bis-salah. Cuba terjemah. Wa'mur. Dan perintahlah. Siapa yang perintah ni? Allah. Allah yang perintah. Allah kata suruhlah. Ahlaka. Ahli keluarga engkau. Bis-salah. Kemudian lepas Allah suruh perintah ahli keluarga solat, lepas suruh satu, perintah kedua wastabir. Allah tak kata wasbir. Dia wastabir ni makna dia lebih kurang wasabiru. Wastabir apa makna? Tingkatkan kesabaran kamu. Lepas suruh je terus Allah kata sabar. Tapi biasa kita lepas suruh kita terus marah. Kita pun engkar perintah Allah kan? Kita pun tak sabar. Jadi macam mana anak kita nak sabar dengan kita? Wastabir alaiha, sabarlah untuk mendidik,
dan memastikan anak kamu solat. Bolehkah? Sebab itulah Allah perintah dalam surah apa ni? Ya ayyuhallazina amanu. Ini tak payah bagi kita hafal ni. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan dengan apa? Dengan sabar. Apa maksud minta pertolongan? Kan kita selalu baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta. Kita pun tanya, macam mana nak minta pertolongan? Allah jawab dalam ayat ni, iaitu minta pertolongan dengan cara sabar. Okey, macam mana tu? Kita biasa minta tolong dengan orang kan? Sekarang Allah kata minta pertolongan dengan sabar. Macam mana tu? Dia macam ni, kalau kita ada barang yang banyak, berat kan? Kita minta tolong orang. Bila dia bawa separuh, kita akan rasa ringan tak? Sebab apa? Sebab orang tolong. Sama juga, bila kita ada masalah, kita minta tolong dengan sabar. Sabar aja, maka masalah kita akan menjadi ringan. Memang. Tapi kalau kita tak sabar, masalah yang berat akan bertambah lagi. Kan? Ada masalah je mengamuk. Balik kunci, balik pinggang. Masalah semakin bertambah. Okey. Lepas sabar, dah ringan, dirikan solat. Sebab itulah Nabi, bila ada masalah je, Nabi ambil wuduk solat. Okey. Kita kalau ada masalah, pernah tak ambil wuduk solat? Jawab je lah. Kalau tak pernah, cakap tak pernah. Malu pula nak jawab. Abdullah bin Abbas diceritakan satu masa dia dalam perjalanan di atas unta. Kemudian dia dapat berita anak perempuannya, ada kata saudara dia meninggal. Apa dia buat? Dia pun pakai unta dia, dia ambil wuduk, dia solat. Jadi orang tanya, kamu baru je dapat berita kematian, kenapa kamu pergi salat? Allah kata, wasta'inu bis sabri was salah. Aku sedang ditimpa musibah. Jadi aku nak ringankan masalah, caranya ialah sabar dan solat. Okey. Bersabarlah dan tingkatkan kesabaran. Warabitu dan Rabitu apa dah? Rabitu ni mana ikat asalnya, rabatah. Dia terjemah apa tu? Dia rabatah ikat, dan juga ada makna dia al-habsu, menahan. Menahan. Tahan apa ni? Dia makna dia ikat nafsu kamu. Untuk apa ni? Untuk mentaati perintah Allah, untuk berjihad. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 60. Surah Al-Anfal ayat 60. Okey, Allah perintah pada orang beriman, jangan solat malam saja, jangan siapkan rohani kamu sahaja, tapi siapkan juga dari segi fizikal, kekuatan, tentera dan sebagainya. Allah kata wa'iddu, dan bersedialah oleh kamu lahum, untuk mereka, iaitu untuk musuh. Mastata'tum, setakat yang kamu mampu. Bersedia dari segi apa? Min quwwatin, daripada apa-apa kekuatan.
kekuatan senjata ke, fizikal ke, dan wamir ribati, dan ribat. Apa makna ribat? Dia terjemah apa tu? Khail, kuda. Bersedialah dengan kamu ikat kuda kamu dan latih dia untuk peperangan. Ini zaman Nabi lah. Sekarang tak payahlah kuda kan. Jadi perkataan ribat tu asalnya ialah ikat ataupun tahan. Jadi kalau kita balik pada ayat kita, maknanya apa? Okey. Sabarlah oleh kamu, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kamu, dan warabitu, dan ikat nafsu kamu untuk kamu berjihad pada jalan Allah. Maknanya warabitu lebih khusus daripada isbiru dengan wasabiru. Mana yang perlu kesabaran yang paling kuat? Solat, puasa, suruh anak solat ataupun berjihad? Berjihad. Kemudian Allah kata wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa ialah kita berlindung daripada azab Allah dan kemurkaannya dengan cara buat yang Allah suruh dan tinggal. Macam kita berlindung daripada wabak COVID-19. Caranya apa? Pakai mask, kan? Jaga jarak. Itu untuk mengelak daripada wabak, kan? Sekarang kita nak mengelak daripada azab neraka, tak perlu pakai mask. Caranya? Pakai tudung. Pakai tudung. Pakai tudung. Lepas tu lagi, jaga solat 5 waktu. Bagi lelaki, pergi masjid. Okey. Ini arahan siapa ni pakai tudung? Allah. Yang pakai mask arahan siapa? KKM. Okey, dan bertakwalah kamu kepada Allah la'allakum. Nak terjemah apa ni? La'alla. Dia agar ataupun mudah-mudahan tak tepat. Sebab yang bercakap ni siapa? Allah. Kalau kita terjemah moga-moga ataupun mudah-mudahan, seolah Allah mengharapkan. Allah mengharap tak orang tu bertakwa? Tak. Allah tak ada kepentingan apa-apa. Satu. Yang kedua, kalau Allah nak jadikan orang tu bertakwa, perlu tak cakap moga-moga? Tak payah, kun fayakun je. Jadi yang lebih tepat pada supaya kamu tuflihun, berjaya. Maknanya kamu akan berjaya dengan apa? Satu, sabar. Yang kedua, wasabiru. Yang ketiga, warabitu. Yang keempat, takwa. Maknanya, selagi kamu tak buat empat ni, mustahil kamu tuflihu. Mustahil. Lepas tu tajuk kita malam ni apa dah? Sabar adalah asas kepada al-falah. Kan? Dan bila Allah sebut al-falah di sini, apa maksud dia? Bila Allah kata muflihun, al-falah ataupun tuflihun, apa makna dia? Dua. Mesti ada dua, barulah dipanggil al-falah. Apa dia? Pertama, selamat daripada neraka. Kita selamat daripada yang paling kita benci, iaitu neraka. Yang kedua, kita dapat benda yang paling kita suka, iaitu kalau dapat dua, barulah al-falah. Okey? Kalau dapat 9A, belum. Dan nak dapat al-falah, mesti ada berapa A? 4, kan? Sabar, sabiru, warabitu, bukan 4A lah. 2S, 1R,
Apa tu? Satu lagi? T. SRT. Ini tips untuk berjaya dunia dan akhirat. Tak ada A tak apa. Tak ada A tak apa. Tak ada B pun tak apa. Yang ada SRT. Sabar, wasabiru, rabitu dan bertakwa. Ramai orang salat kan? Tapi tak sabar. Ramai orang salat. Tengok Allah sebut. Rabitu apa makna? Jihad. Bila sebut jihad, sebenarnya bila sebut jihad dalam Quran, biasanya berperang dengan senjata. Tapi kata ulama jihad ni umum. Apa saja usaha kita untuk menegakkan agama Allah, dia adalah jihad. Kalau bukan senjata, berdakwah. Kalau berperang dengan orang kafir, berperang dengan senjata. Tapi kalau kita berdakwah, berperang dengan hujah. Itu yang Allah kata, wal asri, demi masa semua manusia rugi kecuali ada berapa? 4 juga. Beriman, beramal soleh, berdakwah. Itu berdakwah tu termasuklah berjihad. Yang keempat, sabar. Tak lagi daripada rukun sabar. Jadi berapa ramai yang solat, yang puasa, yang haji, yang umrah, tapi tak sabar dalam menghadapi ujian hidup. Okey. Dan berkat kita sabar, malam ni kita khatam surah Ali Imran 200 ayat. Okey. Dan lepas ni saya tak akan mengajar lagi. Ini adalah kelas terakhir saya untuk surah Ali Imran. Okey, kita ambil pengajaran 2 ayat ni sampai kita tutup terus. Pengajaran ayat 199. Okey. Nombor 1. Pengajaran pertama ayat 199. Allah memuji sebahagian ahli kitab yang beriman kepada Allah. Saya lupa nak sebut, ini sebagai maklumat. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, ada 3 golongan manusia yang Allah bagi balasannya 2 kali ganda. 3 golongan. Pertama, ahli kitab. Sebab apa? Sebab dia beriman dengan kitab mereka dahulu, dan bila datang Quran, mereka beriman dengan Quran, dapat 2 pahala. Yang kedua, seorang tuan yang ada seorang hamba. Hamba ni daripada peperangan Allah. Kemudian dia didik, kemudian dia merdeka ke hamba, kemudian dia kahwin dengan hamba tu. Dia dapat 2 ganjaran. Dan yang ketiga, seorang hamba yang melaksanakan hak, satu hak tuan dia, dan yang kedua hak Allah. Dia dapat 2 ganjaran pahala. Oh Ustaz, macam tu untung jadi ahli kitab lah. Ahli kitab 2. Tak, dia macam ni lah kaedah Nabi kata, siapa yang mahir dalam Al-Quran, dia bersama siapa? Yang mahir dengan Al-Quran, mahir membaca, mahir tadabbur, mahir beramal, mahir menyampaikan, dia bersama para malaikat. Manakala yang baca gagap, tapi dia baca juga, 2 pahala. Yang mahir Nabi tak sebut berapa pahala. Yang gagap 2 pahala. Jadi nak 2 pahala ke nak yang bersama malaikat? Lebih kurang lah. Kita umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Walaupun ahli kitab dapat 2 ganjaran, tapi kita adalah khairu ummatin. Okey, yang kedua. Dah habis kan? Allah memuji sebahagian ahli kitab yang beriman. Kalau nak sambung, dan mereka mendapat 2 ganjaran pahala di sisi Allah. Yang kedua, keikhlasan sebahagian ahli kitab yang beriman kepada Allah.
iaitu mereka tunduk kepada semua perintah Allah. Dan mereka tidak ada sedikit pun bertujuan untuk mendapat habuan dunia. Yang ketiga, orang yang beriman dan berakal waras hanya mengharap upah yang besar dan kekal di sisi Allah. Yang keempat, hanya manusia yang tidak beriman dan tidak yakin pada janji Allah yang sanggup menjual agama untuk mendapat habuan dunia yang sedikit dan sementara. Yang keempat, lima. Yang kelima, semua manusia akan dihisap setiap amalannya dan hisab Allah adalah sangat pantas. Okey, ayat terakhir, ayat 200. Pengajarannya. Pertama, kelebihan orang-orang yang beriman yang mana Allah menyeru mereka dengan gelaran orang-orang yang beriman. Dengan gelaran orang-orang yang beriman. Yang kedua, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman mendengar setiap perintah Allah di dalam Al-Quran dan mematuhinya. Kerana itu adalah tanda sebenar dia beriman kepada Allah. Yang ketiga, asas kepada semua kejayaan di dunia dan di akhirat ialah sabar. Yang ke empat, semakin besar ujian dan semakin kuat serangan musuh, semakin tinggi kesabaran yang diperlukan oleh orang yang beriman.
Yang kelima, setiap orang beriman wajib menegakkan agama Allah, sama ada dengan cara berdakwah, dengan hujah, atau berjihad dengan senjata apabila diperlukan. Yang keenam, takwa adalah benteng yang menghalang manusia daripada azab Allah. Dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan meninggal larangannya. Okey, cukup ah. Saya pun tak tahu untuk akan datang kita nak sambung surah apa. Mungkin dia ada dua je, sama ada kita sambung surah yang tak pernah tadabbur langsung. Saya ingat ada lebih kurang 10-15 gitulah. Kan? Satu. Yang kedua, sama ada kita tadabbur yang kita dah tadabbur yang rakamannya lama dan kadang-kadang tak jelas. Kadang-kadang saya tak tulis kat whiteboard. Dan yang pasti yang rakaman lama tu bukan menggunakan smartboard. Jadi mungkin pelajar boleh bagi cadangan kita nak sambung surah yang tak pernah tadabbur ataupun surah yang dah tadabbur tapi tak jelas. Dan ada juga yang kita dah tadabbur tapi tak lengkap. Macam surah Al-Ma'idah. Habis ke? Ma'idah habis. An-Nisa habis. Al-Araf sedang. Al-An'am pun sedang. Az-Zumar belum kan? Ha? Apa dia? Al-Fathu. Jadi sekarang tak apalah, nanti kita putuskan besok. Cuma kita nak sambung terus besok ke nak cuti dulu? Cuti khatam ha? Oh, nak sambung juga? Nak sambung terus? Tak nak rehat? Oh. Tak nak bersabar dulu ha? Okey, nanti surah kita akan maklumkan besok insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل